Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa dalam ruangan Hajjatul Islam, Haji Islah, Haji Krangrek. Hajjatul Islam, haji pertama bagaimana kita nak dapat haji yang sempurna dan kita nak dapat haji mabrur. Jadi di malam ni iaitu oleh kerana sekarang ni memang sangat dekat masa nak long tabian dah. Dan hujat-hujat yang nak pergi pun mestilah kena buat persiapan dah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Hendaklah kamu buat siap sedia dan buat persiapan dan bekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk mengerjakan haji itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah belajar sambung hak dulu lagi, dan bagi orang yang nak pergi haji ni atau umrah maka wajiblah belajar. Kerana ada sebut ke Ibnu Ayyad berkata, "Makana talabu fa'lihi wajiban kana talabu ilmihi fardan." Barang yang adalah kita buatkannya atau kita lakukannya wajib, maka belajarnya juga fardu. Oleh itu, bagi orang yang nak pergi haji juga mestilah dia kena ambil peluang untuk buat belajarlah lebih kurang, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita nak supaya haji kita saat itu lebih sempurna, dan haji kita puas hati. Kerana haji ni sekali ya wajib. Dan haji ni sekali sahaja. Bila kita buat, kita klik tak kena fikir dah. Mana tak kita buat sempurna, ada duit semula kita pergi buat umrah dan sebagainya lah. Jadi hanya kita buat haji biarkan wasa puas hati. La redha, wasa redha, wasa puas hati sungguh. Oleh sudut bekal kita, amalan kita, amal ibadat yang kita kutip di sana, tak kira hak putih, hak halus, hak kecil, hak besar, kita kutip semua. Klik mari cukup. Wasa puas hati, lepas tu kita pergi semula nak pergi umrah sebagai tajdid, tak apalah. Dan sebagai orang panggil untuk memperbaharukan semula, renew diri kita semula untuk menguatkan iman, nak meningkatkan iman semula itulah. Dan kita dah sebut dah minggu yang lepas, dan insya-Allah saya akan mengajar tentang haji ni 2 kali seminggu. Nanti bila masuk ada 3 bulan tu, kita tambah lagi 3 hari. Bila ada sebulan juga. Atau ada contohnya belum puasa tu, termasuk bulan puasa, kita akan mengajar kuat lagi. Sekarang ni saya ambil masa iaitu seminggu 2 hari, 2 malam. Lepas tu lebih lagi saya buat rekan tantam rautak seperti biasa. Dan kita duk tengok bila kita buat rekan tantam tu ramai orang duk masuk, dan masalah banyak sekarang ni. Lebih kurang 300 orang duk masuk. Oleh itu bila masuk rekan haji ni jadi orang nak masuk haji lah. Kebanyakan orang orangnya tak masuk. Oleh itu maknanya remo nak wida rekan kita supaya biasalah. Jadi muqaddimah ihram, kita dah belajar dahulu ni muqaddimah ihram. Muqaddimah ihram ni apa maknanya? Sebelum daripada kita nak ihram ni apa kita kena buat? Pertamanya iaitu mandi kerana ihram, mandi kerana nak ihram dengan haji atau umrah. Itu sunat itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana kita telah sebut. Yang kedua pula, yang kedua panggil at-tajarrud minal makhit, iaitu kena sunyi atau kena jangan pakai kain yang bersarung dengan berjahit atau tidak berjahit, tak
jahit dak tapi bersarung. Setengah stoking tak jahit. Tapi ada sarung ke panggil kasut misal. Sarung ni tak boleh. Dah bagi orang lelaki dah. Bagi orang lelaki. Nah, bagi orang lelaki sahaja. Jangan pakai apa ni hak sarung. Jadi pakai apa? Pakai izar, pakai kain. Izar ni kain ihram halik bawah tu. Rida tu hak duk sebar di atas bahu tu. Dan dua selipar bagi. Nah, dan disunat ke kain tu putih. Kain kita pakai kain ihram ni putih. Karena ada sebut daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi albisu atau ilbasu pakaikanlah min thiyabikum albayada pakaikanlah daripada pakaian kamu saat itu yang putih fa innaha min khiyari thiyabikum maka sungguhnya putih tu iaitu di antara kain-kain khiyar thiyabikum kain-kain hak iaitu kain-kain hak terpilih lah. Yang terpilih kain-kain kamu lakafinu biha mautakum dan hendaklah kamu kapankan dengan kain putih itu akan orang mati. Jadi ada pun orang tino ni maka wajib di atasnya buka muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Kafain. Dua tapak tangan itu sahaja. Orang tino buka muka dan dua tapak tangan. Itu sajalah dah. Jadi yang tiganya sunatkan kita bubuh minyak bahu lah di tubuh kita bukan di kain. Ya ada sebut bahawa disunat bagi orang nak ihram. Nak ihram bahawa dia berminyak bahu pada tubuhnya sama ada minyak bau yang ada minyak saat ini selepas ada ihram atau tak ada maknanya pesing tak ada lekat pun tak apa lekat tubuh sama ada retina ke jatuh sama ada baginya suami atau tidak muda atau tua ya haji ni orang panggil ya kerana orang ramah kita takut busuk dan sebagainya lah pak tawaf dan sebagainya sunat belaka pakai di tubuh bukan pakai di kain dia tak serupa dengan pakai minyak bahu untuk sembahyang Jumaat maka tu makruh bagi orang tino tubik pergi Jumaat dalam keadaan dia saat itu pakai berminyak bau lah. Kerana tempat Jumaat tu sepi. Maka supaya tu juga waktunya supaya tu juga maka tak boleh jauh daripada orang lelaki. Adapun kita pergi ihram saat itu ihram ketika kita nak buat haji atau umrah ketina itu sama ketina. Dia gitu sebab tu dibolehkan diharuskanlah. Dan karena ada hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah li ihrami. Aku memakaikan minyak bahu kepada Nabi. Dia comel minyak bahu dan kepada Nabi li ihramihi karena ihram Nabi qabla an yuhrima sebelum Nabi ihram. Wa li hallihi qabla an yatufa bil bait. Dan ketika dia tak ada ihram ni, kalau Nabi duduk ketika halal lah, tak ada ihram qabla an yatufa bil bait sebelum Nabi nak tawaf. Bila Nabi nak tawaf ni bubuhnya bahu turunlah. Dan hukumnya tak ada masalah kalau minyak bahu tu berkekal lah. Berkekal lah duk bahu sedak selepas ihram. Tapi lepas kalau kita pergi pakai lepas ihram tu tak boleh. Tu kena bayar dam. Adapun kita pakai tubuh kita sebelum daripada ihram, maka kita masuk le ihram, duk bahu sedak berkekal tu tak apa.
Karena ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ka'anni anzur ila wabisi fi mafraqi Rasulillah. Seolah aku nampak, dia kata wabis, iaitu nampak minyak dah, nampak minyak minyak bahu saat ni fi mafraqi Rasulillah. Di tengah apa ni kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa muhrimun, dan sedang Nabi tu ihram. Dan tidak disunatkan kita saat ni buh minyak bahu di kain orang ihram saat ni tu. Tapi harus sahaja. Dan tak ada gapo duk berkekalan. Tak ada apa tu. Tapi nak royak kena ingat bila kita buh di kain, bila kita bubuh minyak bahu duk dekat je kain ihram, kita sudah misal kita pecak kain remik, kain kita duk tas belakang ni kain tu kita letak. Kata kita pergi pakai semula, maka wajib dam lah, bayar fidyah. Kerana dikirakan kita saat ni tu pakai kain hak mutayyiban, hak kena minyak bahu. Ada minyak bahu mana ketika tak boleh. Lepas tu pula orang pergi buat haji ni kena ingat solah bagi. Orang Arab ni biasa ya Allah minyak bahu, ya Allah minyak bahu duk. Ketika kita duk le sejik ya Allah, Allah pipi nak semaya tu. Jadi kita ni kalau kita lepas tahallul siap dah pakai cuci ihram lagi, maka orang mari nak Arab duk Allah boleh lah kita tek tangan kita, tapi kalau kita saat ni tak ada, sudah lagi duk tunggu kita nak tawaf atau nak sa'i, belum tahallul lagi ke Arab Allah atau orang mana tak kira lah, kita pun Allah tangan kita tek, maka pada ketika tu kena bayar dam, gitulah. Dan disunatkan sunat orang Tino saat ni tu hak tak ada beredah orang panggil. Sunat dia tu tangan dia ngahina buh tangan dia buh hina orang panggil. Hak nikah dah atau tidak, muda atau tua tak kira lah. Kerana itu sunnah lah. Jadi sebab ada hina tu jadi ya tudung tak nampak lah. Tu. Itulah saja. Ya kepaknya. Sunat kita semaya 2 rakaat. Sunat kita semaya 2 rakaat. Bagi mereka yang nak ihram saat ni itu sunat. Dia semaya 2 rakaat kerana Allah SWT. Semaya saat ni itu niat sunnatul ihram. Lepas tu kalau ia sudah semaya fardu. Contohnya kita nak niat, kita sudah semaya fardu. Maka pada ketika itu cukup dah lah, tak kena semaya dah lah. Sunat saat ni tu. Kerana dah hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi dhil hulaifah rak'atain thumma ahrama. Nabi semaya pada di Zulhulaifah. Zulhulaifah ni Abyar Ali. Kalau orang mari di Madinah tu 10 kilo tu pergi pada Madinah. Berhenti di Zulhulaifah belaka. Semaya 2 rakaat thumma ahrama, kemudian Nabi ihram lah. Dan ada sahabat daripada Umar radhiyallahu anhu annahu kana ya'ti masjid Dzul Hulaifati, bahawa dia mari di Masjid Zulaifah fa yusalli rak'atain, maka dia semaya 2 rakaat thumma yarkab, kemudian dia menunggang, mana naik di atas kenderaan, iaitu naik di atas unta. Fa iza stawat rahilatuh qa'imatan, bila dah unta tu bangun diri betul, ahalla, dia niatlah. Thumma qala, kemudian dia kata hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata aku nampak Nabi lah tu, sebab tu kita niat atas kereta.
Bila sudah semaya, tertubi mari naik atas kereta, maka kita niat atas kereta. Biasa kau tak sah tu hajjah lah, tak sah tu hajjah. Gitu dah. Dan kalulah di Miqat tu ada masjid, contohnya di Zulhulaifah banyak ada masjid belaka. Kalau kita pergi di Hudaybiyah ada masjid, Ji'ranah ada masjid, Qarnul Manazil ada masjid. Maka kalau ada masjid, sunat semaya dah 2 rakaat tu dalam masjid. Nah, dan disunatkan baca pada 2 rakaat tu selepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan baca qul huwallah pada rakaat yang kedua. Dan lebih afdal, lebih molek bahawa dia ihram selepas daripada semaya 2 rakaat. Tapi kalulah dia saat ni tu ihram, kalau dia naik unta, naik kereta kok, maka pada ketika tu dari dia ihram ketika unta saat ni tu bangun lah itulah. Dan ketika mula berjalan. Apa ni ketika dan jika kalau dia berjalan kaki, maka ketika dia mula jalan niat. Ada sebut ada hadis daripada Jabir inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla nabi niat. Hina stawat bihi rahilatuh qaimatan, ketika unta dia bangun ke diri betul. Bila bangun cokoh naik, maka dia duduk di atas tu juga, maka dia niat. Dan berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aidan lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu, aku tak nampak Nabi saat ini niat hatta tamba'itha bihi rahilatuh, sehingga unta dia bangun. Tu Abdullah bin Abbas kata. Tapi Anas radhiyallahu anhu qala, Anas kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bata bi Dzul Hulaifah. Nabi bermalam di Dzul Hulaifah, falamma asbaha, maka tak kala siapa waktu pagi, wastawat rahilatuhu, bila unta tu bangun betul, ahalla Nabi niat. Dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sallat dhuhra, Nabi semaya zuhur bi Dzul Hulaifati, di Dzul Hulaifah, thumma rakiba rahilatahu, kemudian Nabi itu naik unta dia pergi. Falamma stawat bihi alal baida ahalla bil hajj, maka tak kala unta dia bangun berdiri, maka Nabi pun niatlah ahalla, dia pun niat. Gitulah lebih kurang tentang masalah hukum niat. Dan niat saat itu disunatkan berhadap kepada kiblah. Situ. Lepas tu pula waktu ihram. Orang panggil miqat. Bahasa Arab orang panggil miqat, jamak yang mawaqit. Miqat ni, miqat saat ni tu jamak pada miqat. Miqat ni ada 2. Pertama miqat zamani, yang kedua miqat makani. Miqat pada bahasa Arab al-haddu, makna tepat kait dia. Atau had ni kawasan. Dan murad di sisi syarak ni itu masa ibadat dan tempat ibadat. Dan masa saat ni pun ada masa semaya, panggil miqatus salah atau zaman masa semaya. Sebab tu masa haji miqat al-hajj, iaitu masa mengerjakan haji. Dan miqat haji saat ni atau miqat umrah, iaitu tempat yang orang mengerja haji atau umrah niat di situ, ihram di situ, maka orang panggil miqat di situ.
Tapi berlain ni ada beza sikit lah mikot haji zaman ni daripada mikot umrah. Supaya mikot maka ni hak haji daripada mikot umrah. Sebab apa? Mikot zaman ni bagi haji ni al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang maklum sahaja. Tapi umrah ni, umrah ni itu mikot dia sepanjang tahun. Sebab tu makna mikot haji iaitu fatrah atau masa hak yang sah berlaku niat ihram dengan haji dan tak sah ihram. Dan tidak sah niat ihram haji. Bagi ahli Mekah atau bukan ahli Mekah, mereka di bulan-bulan haji saja. Maka bulan-bulan haji itu bagi mikot zaman ni, iaitu bulan Syawal, Zulqa'dati dan Ashrul Layalin 10 malam daripada Zulhijjah dan 10 malam dan dengan hari-harinya. Maknanya tika tu boleh. Cuma kita ni nak ayat atau kita nak niat haji di bulan Syawal contohnya masuklah haji dah. Tapi kalau kita niat bila kita niat, maka kita nak bila kita niat haji, kita tak agak nak duduk. Sebab apa? Misal kita tumbuh, kuku kita panjang, kita niat bulan Syawal ada 2 bulan lagi. Boleh kita niat. Niat haji, nawaitul hajj. Wa ahramtu bihi muta'amatti'an, atau orang panggil nawaitul hajj wa ahramtu bihi. Lepas tu kita niat, bila kita niat haji ifrad, kita pergi buat umrah, lepas tu kita pergi cukup, maka kita orang panggil jadi haji tamattu' lah. Sebab tu kena bayar dam tu. Kalau haji ifrad, kita tak boleh pecah. Sehingga siapa kita pecah. Kita tahallul, kita tawaf, kita tahallul buat umrah. Maka pada ketika jadi haji tamattu' lah. Haji tamattu' ni tamatta'. Fa idza amintum, Tuhan sebut, maka apabila kamu aman, faman tamatta'a bil umrati ila al hajj, siapa buat tamattu', makna buat haji tamattu', iaitu buat umrah dulu, kemudian tahallul, famastaysara minal hadi, maka wajib kena bayar dam atau fidyah lah haji itu. Kena berhenti situlah. Haji ni kita ada ayat ada 3. Pertama haji ifrad. Haji ifrad tu niat haji semata sahaja. Iaitu kita niat ketika biasa ke orang yang mari dekat nak masuk haji dah. Dan saya nasihatlah pada hufaz kita dengar semua ni. Tak usah gilah dah dekat-dekat tu, pergi awal. Karena pergi awal saat ni haji ni pak bagi cat sudyak dia nya, kita duduk di Arafah, kita buat haji kita klik. Maka sudyak dia, kemoncak dia top amal ibadat di Arafah. Kita buat haji. Kalau kita pergi buat haji lalu, misalnya, kalau kita pergi akhir saat ni, kita pergi sutai, kasar, kita tak ada tiang prom, tak ada prom lagi. Tak ada buat persiapan bekal, kadang-kadang kita tak ngaji. Lepas tu kita tak, hati kita tak ada jadi molek lagi. Tak ada biasa lagi. Kalau kita mari awak, kita hidup Madinah terus semaya jemaah apa semua, hati kita berubah biasanya. Berubah hanya dah. Kita mula jadi boleh ada atarut atau ada rasa dah daripada hasil dan sebab kita duk buat amal ibadat semua. Dan kita pergi masuk pergi Madinah contohnya, Nabi sebut, Tuhan sebut, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul wajadullah tawwabar rahima. Jadi kita gitu kita dak taubat dah bela-bela, dah hajar semaya bela-bela, dah hati kita lembut banyak. Kalau kita haji hati kita lembut banyak dah ni tu kita ada mesra dalam ibadat dah. Kita tahu maqasid atau orang panggil tanarum hak ibadat. Kita serah habis dah tubuh kita. Nampak berasa kata besarnya ibadat. Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Taala. Dan kita duk tawah dah. Lepas tu pula kita duk buat dah amal ibadat banyak dah. Duk baca Quran, hati kita bersih. Lepas tu kita duduk di Arafah tu kira tempat cuk. Orang panggil yuk sutai. Yuk sutai kita pergi situ.
Maka kita pergi wak situ, pergi berdoa situ, kita duduk di Minang di Arafah. Waktu sudah duduk baik muah kita klik. Hati kita bersih, suci, sedap. Kita pergi lama. Nah, kita pergi wak besar dulu. Lepas tu kita hidup buat umrah semula apa ya. Orang apa klik lebih dah. Dah kadang-kadang. Sebab itulah. Dah. Di antaranya kita ni nak pergi dulu tu. Dah ni kalau naik. Siapa dia cok top ya. Tempat ngocok tu ketika buat haji tu lah. Hak ni nak pergi dulu waktu tu mula. Jadi sebab tu kita rasa dah. Baik hak tu lah. Kalau siapa nak pergi tu, pergi pilih hak tu. Pergi akhir-akhir sarak pergi lah. Bukan tak usah pergi, tak boleh pergi. Tapi orang panggil, mengikut kata kita nak buat hati kita ke apa semua tu, lain. Lain tak suka. Lepas tu pula kita jadi tumpu sungguh. Nak pergi siapa buat main badak tu. Lalu kita pergi buat haji lalu, kita lepas buat umrah. Dia kalau lemah ada tu duduk lama lagi. Kau duduk berjalan lagi situ ke sini, jadi gulang. Saya lah. Lepas tu Raymond nak bagaimana ikut, terserah pada fawak kita belakang. Dah haji saat ni tu, bukan kata kita nak wisah saja, nak pergi buat duduk di masuk di Arafah, Muzdalifah, Mina, Melota, Klik. Bukanlah tu. Hak tu panggil hak wajib sungguh, tapi hak sungguh kita nak uprom diri kita. Tahzib, nak latih diri kita. Kita nak ubah diri kita, dan kita nak jadi orang Islam yang sempurna sungguh. Klik ni kita nak pakai seumur hidup. Dan kita nak dapat haji kita, haji mabrur. Laisa lahu jaza' ilal jannah. Tak ada balasan melainkan syurga. Waktu ialah. Sebab tu, mikot zaman ni haji saat ni tu Syawal, Zulqa'dah dah 10 hari. Sebab tu sebut al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan maklum. Karena haji perlu pada bulan-bulan. Kalau dia niat haji bukan bulan-bulan haji, maka tak jadi haji, tapi jadi ihram umrah. Jadi umrah lah. Supaya kata demo, gila ni bulan 10 ni kau orang pakat pergi amak. Saya nak pergi bulan 11. Mula jadi bulan 10. Lepas tu tak jadi dah. Kerana duk nanti nak kena pergi sekali lagi bulan 11 tu kalau jadi kok. Sebab tu kita terpaksa kena pergi bulan 11 lah. Tak logak nak pergi 2-3 kali. Kerana kita ni bukan kata kita nak buka berisak. Lepas tu pula duk kerja ni, kita kerja ngajar. Duk ngajar, duk gapo ni. Tapi di samping kita nak pergi buat amal ibadat, maka kita pun perakat lah. Siapa nak pergi haji, siapa nak pergi umrah. Kerana kita berasa kita nak pergi semua. Nak pergi umrah, bulan 11 ni boleh lagi lah. Duk kira tu awal-awal 11 lah. Tapi duk nanti benda dosa lagi. Lepas tu kalau siapa nak pergi umrah tu boleh. Tapi kalau nak pergi haji tu, nak long tabiah boleh 10 ni dah. Wafak kita ni kalau siapa nak pergi tu boleh make nombor saya tu 0811 892508. Kalau siapa berasa setuju, berasa tetap apa nak teragi dengan babos setara mana. Maka ahlan wa sahlan lah. Boleh lah. Saya ni kalau pergi tu saya mengajar. Tahu tu lah mengajar. Semua mengajar. Lepas tu pula kita hidup di Mina tu semua tu. Saya hot training tu. Saya kecek ke Boisak. Dia kata saya nak duduk kat rumah suku. Sebab kita ada laksud kita. Ada laksud. Hak kita nak mengajar. Nak uik orang berubah. Gapa. Bukan kata nak make orang tu main mengajar. Tak, kita mengajar seorang. Kalau nak make pun adalah sikit benar lah. Kerana kita ada laksud. Laksud nak buat lah. Ada kurikulum hak kita. Nak wika apa hati kepada orang haki yang kita. Ilmu apa hati. Nak mereka berubah klik jadi orang yang jaga agama. Lepas tu jaga baca Quran semua. Zikir. Lepas tu pula nak boleh lekat semaya jemaah dan sebagainya. Ingat Tuhan semua. Dah taklah lalai gitu. Jadi kita ada laksud, ada kurikulum mak saya nak ubi. Sebab tu saya pecek betul lah. Lepas tu pula kita ni ala mazhab Syafi'i. Kita buat ni ala mazhab Syafi'i. Sunnah Nabi belaka ala mazhab Syafi'i, iaitu kita semaya tamam. Kita turun ni lah semaya tamam. Semua kata kita dikira kata kita saat ni tu tak ada muqim di Mekah. Dan ikut alamat habis Syafi'i. Gitulah lebih kurang. Lepas tu ada laksud kita. Kita duduk ni, kita ngajar. Dan belum nak pergi 8 bulan lagi lah ni kita duduk ngajar dah.
Dan untuk orang haji tak orang mana pun tak ada gapo lah tu dia nak pergi orang lain boleh dengar saya ngajar masalah gapo tu. Yang penting kita mengajar dapat jadi kebajikan pada fok-fok kita semua. Itulah saja. Kalau dia ni haji di bulan bukan bulan haji dak jadi tapi jadi umrah. Karena haji itu ibadat hak yang ditentukan daripada masa tu sahaja. Dan sebab tu bila tak jadi tak ada pergi buat pada masa tu tukar jadi hak lain jadi umrah lah. Dan umrah sana itu ya wajib sekali sahaja. Orang panggil umratul Islam. Hak kita ada reka hajjatul Islam, umratul Islam. Haji Islam ni haji pertama, haji mula-mula. Dan nak buatlah haji mula-mula ni kena molek sungguh. Haji kerang kita kena berhenti jadi molek. Umrah Islam ni sebab umrah mula-mula kita buat tu. Umrah kita buat tu panggil umratul Islam. Umrah Islam tu jadi haji ni setahun ni boleh sekali sahaja. Ni Faris Adawiyah. Paket itu ni hak VIP lah 85. Jadi nak ayat kata haji ni setahun tu boleh sekali sahaja. Bukan 2 kali dak lah. Karena haji ni ia perlu pada masa. Dan tak boleh bila kita ada haji nak pergi ihram dengan haji lain tak boleh. Lepas tu lah haji ni ia kena habis masa dia pada ayyamut tasyriq. Sebab tu nak pergi buat haji 2. Supaya orang ke upah haji 2 tak boleh. Telusa sahaja. Kerana masanya tu. Yang kedua, miqat umrah az-zamani. Masa niat umrah bila? Sepanjang tahun tu jadi waktu untuk mengerjakan umrah. Harus kita ihram dengan umrah pada tiap-tiap masa. Dan tidak makruh. Sama ada bulan haji atau bulan lain pada bulan haji. Kerana ada hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata dan dia sebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara umratain. Nabi buat 2 kali umrah fi Dzulqa'dah wa Syawal, di bulan Zulqa'dah bulan Syawal. Umrah ni sunat banyak dah. Dan sunat membanyakkan beberapa kali, bukan sekali setengah-setengah duk pahal tu bukan. Bukanlah tu. Ulama banyak mengatakan bahawa bila kita pergi sunat buat banyak. Sebab tu orang kita ni paling kurang dia buat 7 kali. Itu sunat. Nabi buat umrah 2 kali bulan Zulqa'dah dan Syawal. Dan ada sebut daripada Anas. Daripada Anas i'tamara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara Nabi i'timar wa umrah 4 umarin buat 4 umrah kulluhunna fi Dzulqa'dati semua pada bulan Dzulqa'dah illa allati ma hajjatih malaika umrah hak serta haji lah waktu bulan haji lah mana gitu bulan Zulhijjah lah abang haji qiran. Dan Abdullah bin Abbas berkata, ini tanda kata boleh buat umrah di musim lain.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi qala Nabi ta umratun fi Ramadan, sekali umrah bulan Ramadan ta'dilu hajjatan, sama dengan sekali haji. Ada sebut lagi kita ni tidak makruh 2 kali umrah atau 3 atau lebih pada setahun, pada 1 tahun. Dan tidak juga tak makruh walaupun 1 hari. Bahkan sunat membanyakkan daripadanya. Sebagaimana disunatkan membanyakkan umrah pada bulan-bulan haji, bulan Ramadan, kerana hadis tersebut. Dan ini kita minta maaf lah kepada saudara-saudara kita Wahabi. Setengah mereka kata, pergi sekali sahaja, oksigen nyanyi. Nyanyi setengah-setengah tu tes sekali. Allah. Dan ada jumpa hujat, jumpa orang saya. Tak Allah, ya tahu apa kita sekali ya remo wakwi. Lepas tu dia suruh tawah lah. Ya umrah ni letih, tak usah letih. Letih nak. Buat pergi sekali tu klik, itu letih. Ya tak usah ni orang panggil letih. Dan bukan kata supaya remo duk pahadak, letih sungguh. Ya kan orang kan kita cara korang. Buat pergi situ, buat pergi sini, waktu, waktu dah. Tapi letih pun letih ibadat. Kita kira gitu. Ya. Nah, lepas tu, ada hidup oyak tak sekali buku letih ni. Kerana kat-kat dia panggil. Nah, Nabi buat 4 kali. Banyak, sunatkan banyak. Menggalakkan. Nah, ni kalau sekali, pergi siapa? Buat sekali tu. Lepas tu tak ingat sofa, marwah, baca pun pelek-pelek lagi, tak laca lagi. Banyak benda. Kalau kita banyak kali, kita puas hati. Yang 2 pulak kita boleh. Sekali bulak tu boleh. Oh, ni puas hati baca. Kadang-kadang tak khusyuk. Ya ada kau khusyuk, kau tak. Kau khusyuk tu kita menangis. Kita gapo, kita berdoa sungguh. Ya ada kau orang. Dia tak suka orang ni. Dan kerana ada sabit pada hadis yang sahih. Anna Aisyah radhiyallahu anha ahramat, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha ihram bi umratin, dengan sekali umrah ama hajjatil wada, pada tahun haji wada, haji terakhir Nabi itulah, fahadat, maka dia ihram dengan umrah. Lepas tu dia ma'uzur, fa amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh dia antuhrima bi hajjin, Nabi suruh dia ihram dengan haji, fa fa'alat, dan dia buat. Wasarat qarinah, dan dia pun jadi haji qiran, mana sekali dengan umrah lah, muka tak ada tawaf lagi. Wa waqafat al-mawaqifa, dia pun wukuf. Falamma tahurat, maka tak kala Siti Aisyah tu cuci, tafat, dia pun tawaf, dia wukuf di Arafah, dia pun tawaf, wa sa'at, dia pun sa'i. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sabda, qad halalti min hajjik wa umratik, engkau telah halal, mana telah tahallul daripada haji engkau dan umrah. Fatalabat, dan Siti Aisyah pun dah minta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, an yu'miraha, nakwi Nabi tu ajak Nabi suruh umrah pula, umratan ukhra, umrah lain. Fa adzina laha, maka Nabi pun izin baginya, fa'tamarat min Tan'im, dia pun buat umrah pada Tan'im, umratan ukhra, umrah lain pula lepas dah haji. Jadi belum haji kali, lepas haji lagi, jadi haji qiran, lepas tu buat pula. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha dah buat di Tan'im. Kalau orang duduk sana panggil masjid Tan'im tu Aisyah panggil. Dan umrah Siti Aisyah ni di bulan Zulhijjah. Nah, dan umrah yang lain pula bulan Zulhijjah juga, kerana lepas dah haji tu. Maka pada tahun tu dia ada 2 umrah. Ada 2 umrah. Tu. Dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis lain pula, annaha tamarat, bahawa Siti Aisyah buat umrah fi sanah marratain, pada setahun 2 kali, ai ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas Nabi wafat dia buat 2 kali setahun. Wa fi riwayatin, satu riwayat, 3 umarin, 3 umrah. Ada juga kata dia buat 3 umrah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu utamara a'waman, bahawa dia buat umrah beberapa tahun, fi ahdi bin Zubair marratain fi kulli am. Dia buat beberapa tahun, banyak tahun dia buat, 2 kali setahun dia buat umrah. Sebab tu sunat kita membanyakkan buat umrah saat itu.
Dan terkadang yang kata dilarang ihram dengan umrah pada setengah. Nah, kerana ada benda lah, ada sebab. Bukan sebab waktu. Kerana tak harus kita niat ihram dengan umrah selepas daripada kita masuk tahallul haji lah. Sebab kata sebut ni, kalau dia tahallul pada haji, 2 tahallul, dia duduk di Mina untuk melontar dan mabit, dia ihram dengan umrah tak ada. Dah, kerana dia tak boleh sempurna lagi bagi umrah. Itulah lebih kurang. Dah. Itu saja. Dah, kalau dia mau nak tanya ke apa boleh dah. Dah. Nanti kita malam esok ni ada yang mau nak tanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah boleh semaya Jumaat di musalla dan orang yang sembahyang itu adalah pelajar-pelajar dan guru-guru? Sembahyang Jumaat saat ni syarat dia kena mustautin. Dibina musalla tak ada gapo. Tapi orang bagi kena mustautinin. Pelajar ni bukan mustautinin. Dia mukimin saja. Maka pada ketika tu tak boleh buat Jumaat. Kena tubik sembahyang Jumaat tempat hak luar tu lah. Kerana dia wajib Jumaat di atas dia. Itulah saja kan tawaf tong minam lama ramaiครับ Tawaf ni kena ada wuduk tak? Memang kena ada wuduk. Tak ada wuduk tak sah lah. Tawaf tak sah, tak ada wuduk. Kena ada wuduk. Bila kita tawaf ni wajib kena ada wuduk. Ni kita nak baca doa. Doa yang ke-7. Ada mana surat nak buat manasikul hajj wal umrah doa yang kena bagi. Doa kena ni saya doa ni kita sebut semua ni. Karena apa ni? Jadi gini, doa ni ada sebut Allahumma ya Allah inna laka alayya huquqan kathiratan. Sesungguhnya bagi engkau di atasku ada hak yang banyak. Mana ada perintah-perintah Tuhan suruhlah. Fima baini wa bainaka. Pada apa yang ada di antara aku dan di antara engkau ya Allah. Wa huquqan kathiratan fima baini wa baina khalqik. Dan hak yang banyak di antara aku dan di antara makhluk engkau. Okeylah. Ni kita bila kita baca bahasa sayuk. Allahumma ma kana laka minha. Ya Allah, apa sahaja ada bagi engkau daripadanya. Kalau kita ada salah ke, faghfirhu li. Maka ampunkanlah ya Allah kepadaku. Amaka nali khalqika, dan ada kalau bagi hak adalah pada makhluk engkau. Ada hak demo kok. Ada orang kita duk kata demo sebagainya. Fatahammalhu anni. Maka akan pikulah gatiku ya Allah. Waghnini, dan kayakanlah aku bihalalika dengan yang halal. An haramik, daripada benda haram. Wa bi ta'atika, dan dengan taat pada engkau maksiatik, daripada maksiat deraka pada engkau ya Allah. Bi fadlika, dengan limpahnya engkau man siwak, daripada yang lain. Ya wasi'al maghfirah, wahai Tuhan yang luah maghfirah kapunne. Allahumma inna baitaka azim, ya Allah sesungguhnya rumah kau besar. Wajhaka karim, muka engkau sangat mulia. Wa anta ya Allah halimun karim, engkau ya Allah yang sangat maha lembut, yang maha mulia, azim, maha besar. Tuhibbul afwa, kau suka maaf, wa'fu anni, maka kau maafkanlah padaku. Itu maksud dah. Dan saya minta tu dululah malam ni. Dan esok dah saya dah buat pagi esok ni kita duk ngajar tafsir esok. Mau penting esok bagi orang-orang tino lah. Kerana sakut paut dengan haid, nifas, sakut paut dengan masalah orang berumah, isteri, suami, isteri dan sebagainya. Masuk ayat yang ke-221 ke berapa gitulah oleh surah Baqarah. Oleh itu bapak kita semua yang duk malam ini boleh masuk rekan tafsir sebelah pagi. Masuk 2 juz lebih lah. Tafsir setiap pagi itu insya-Allah boleh kita berkongsi lah. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.